السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita menyambung perkataan Syekh Barbahari rahimahullah ta'ala, dan beliau menyebut di sini lagi sifat Allah Ta'ala, Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha. So kita ada awalun bila mata wa akhirun bila muntaha. Dan ini bersesuaian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelumnya ialah firman Allah Taala, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya. Ini dipanggil sifat ihatah. Sifat ihatah yang juga kita dah ambil dalam hadis doa tidak dalam Sunan Tirmizi, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal wa anta Allahumma antal zahiru wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Ya. Jadi ini dipanggil sifat al-ihatah. Jadi musannif Syekh Barbahari kata, Allah Rabbuna, Tuhan kita, awalun bila mata. Tuhan kita adalah awal, tanpa ada bila, tanpa ada permulaan. Maksud bila mata di sini, bila nuqtatul bidayah, tanpa ada titik mula. Maknanya kewujudan Tuhan kita adalah sentiasa wujud tanpa didahului ketidakwujudan, tanpa didahului ketiadaan. Allah itu wujudnya sentiasa ada, tidak pernah tidak ada, dan akan terus ada. Wa akhirun bila muntaha, dan akan terus wujud tanpa ada sebarang kesudahan, ya. Dan inilah yang disebut sebagai sifat al-ihatah az-zamaniyah. Sifat al-ihatah az-zamaniyah. Bahawa Allah Ta'ala itu meliputi alam ini dari sudut masa. Bahawa dia tabaraka wa ta'ala mendahului makhluk-makhluknya dari segi dia tidak pernah tidak ada, bahkan kewujudannya adalah kewujudan yang awal sekali, yang tidak didahului oleh ketiadaan. Berbeza dengan kewujudan makhluk. Wujud kita tidak awal, wujud kita ada permulaan, ada bidayah, ya, ada permulaan, ya. Dan inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dan Nabi SAW tafsirkan hadis telah kita ambil dalam Sunan Tirmizi itu, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang awal, yang tiada sebelummu sesuatu pun. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Jadi Tuhan kita Azza wa Jalla, kewujudannya tidak didahului oleh apa-apa benda lain daripada dia. Tidak ada benda yang wujud sebelum Tuhan. Bahkan tidak ada benda yang wujud serentak, bersamaan, muqarin dengan Tuhan. Setiap makhluk, setiap individu makhluk diwujudkan, dicipta, diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi kata, kan Allah walam yakun syai'un ma'ah walam yakun syai'un qablah. Dalam riwayat yang lain, adalah Allah itu telah ada dan tiada sesuatu bersama dengannya, yakni tiada sesuatu yang wujud serentak dengan dia. Karena bersesuaian dengan lafaz yang lain, wala syai'a qablah, dan tiada sesuatu yang mendahului dia. Tiada sesuatu yang mendahului dia. Maka ini adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyanggah apa yang didakwa oleh golongan ahli falsafah, yang mengatakan alam ini wujudnya
serentak bersama dengan Tuhan. Ini salah. Yang disebut al-qaul biqidamil alam. Tidak ada mana-mana juzuk alam ini yang wujudnya serentak dengan Tuhan. Tak mungkin. Ya. Alam ini kewujudannya mutaakhir daripada Tuhan. Mutarakhin daripada Tuhan. Tetapi wujud alam ini bila? Sejurus selepas Tuhan menciptakannya. Kerana Allah adalah Al-Khaliq dan alam adalah makhluk. Bila kita membuat sesuatu, walillahil mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang tertinggi. Kita yang ada sekarang ini, bila kita buat satu, kalau saya menulis misalnya, penulisan saya hanya wujud selepas daripada saya menulis. Setelah saya menulis, sejurus selepas saya menulis. Bila saya tulis huruf A, saya buat A. Maka adalah bentuk huruf itu, resamnya. Dia tidaklah kata saya tulis A pukul 10.30, lagi 10.31, 10.32, 10.40 baru nak keluar huruf A. Tak. Tetapi kewujudan saya mendahului kewujudan resam bentuk huruf A ini yang saya tulis. Seorang tukang kayu memahat kayu. Pahatan kayunya itu wujudnya selepas daripada dia. Ya, kewujudan tukang kayu mendahului kewujudan ukiran kayunya. Tetapi ukiran kayu itu wujud sejurus selepas dia mengukirnya. Bila dia pahat bengkok, bengkoklah jadi. Dia tidak ada kata dia pahat, saat lagi tahun depan pula baru nak keluar bengkok. Bukan begitu. Walillahil mathalul a'la. Pasal apa kita cerita bab ni? Pasal kita nak bagi faham Allah Subhanahu wa taala dengan alam, hubungannya ialah alam ini makhluk dan dia adalah khaliq. Maka alam ini kewujudannya mesti selepas Tuhan. Dan kewujudan Tuhan mendahului alam. Tetapi kewujudan alam itu datang sejurus selepas Tuhan menciptakan. Bila Tuhan kata kun, jadilah. Maka jadilah. Mana kata? Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Mana kata innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fa li ta'qib. Aqib, sejurus selepas. Bila Tuhan kata jadilah, maka sejurus selepas Tuhan kata jadilah, apa benda yang Tuhan nak jadikan itu, maka jadilah ia. Maka dia tidaklah lewat dan tidak juga mendahului dan tidak juga bersamaan, tidak serentak dengan Tuhan. Ya. Jadi ini benda yang kita kena faham. Jadi kita wasatiyah di antara ahli falsafah dengan ahli kalam. Ahli kalam kata Tuhan cipta, kemudian nanti lama lepas tu baru benda tu nak muncul. Kata tak betul macam itu. Kan? Yang ahli falsafah kata as long as Tuhan itu tidak pernah berhenti mencipta dan ciptaan mesti follow pencipta, maka ciptaan ini telah bersedia ada bersama dengan Tuhan. Alam ni memang ada bersama dengan Tuhan. Kita kata tak betul. Ya? Cuma kita kata alam Tuhan tidak pernah berhenti mencipta. Sejak Tuhan ada, dia tak pernah berhenti mencipta. Maka sebab itu dari segi jenis kewujudan alam, tidak ada permulaan dari sudut perbuatan Tuhan. Kerana Tuhan awalun bila mata. Bukan sahaja zatnya, perbuatannya juga. Awalun bila mata. Kita tak boleh tanya, bila Tuhan start mencipta? Tak, Tuhan sejak dia ada, dia mencipta. Macam-macam dia cipta, kita tak tahu. Dan ini menjawab persoalan. Orang kata habis tu, kalau sekarang ni saintis kata sebelum Big Bang, mesti ada kejadian lain. Kita kata, ya, kita bukan kata mesti, memang kita pasti yakin memang ada. Pasal Tuhan tak pernah berhenti mencipta. Sebelum dia mencipta alam yang kita nampak sekarang ni, mesti ada benda lain yang dia cipta dan dia cipta dan dia cipta tanpa ada kesudahan. Yang kita dah bincang dalam masalah infinite regress
to the past. Kerana Tuhan tidak ada permulaan bagi kewujudannya, permulaan bagi sifat-sifatnya dan perbuatannya. Ya, walaupun individu perbuatan Tuhan memanglah dia berulang-ulang berperingkat berlaku kita kata setiap kali Tuhan buat adalah perbuatan tetap dari segi individu perbuatan. Dia adalah hadis, adalah mutajaddid. Tetapi dari sudut Tuhan itu sebagai Al-Khaliq, semenjak dia ada tanpa ada permulaan, dia adalah Khaliq yakhluq, pencipta yang mencipta. Ya, ini kita kena faham betul-betul. Ya, ramai orang yang mencebur diri dalam bidang falsafah, mereka tidak faham mazhab yang hak dalam masalah ini. Dia ingat yang hak itu hanya antara sama ada kita ikut perkataan Ibn Sina yang kata alam yang qadim, atau perkataan ahli kalam yang kata alam yang hadis dengan makna sebelumnya tak ada apa-apa wujud. Jadi bila datang dalam masalah sains, dia berkata kita sebagai orang beragama, kita kena sokong teori Big Bang. Lain daripada Big Bang tidak bercanggah dengan iman. Kita kata tak, bahkan Big Bang itu juga bercanggah teorinya dengan konsep. Kalau kita kata Big Bang itu adalah the only first event that before Big Bang nothing ever happened. Ini salah. Kalau kita kata there is nothing ever happened before Big Bang is the first event that occurs in the universe. Totally, this statement is go against with the Ahli Sunnah wal Jamaah view, our cosmological view. Sebab Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala is an active doer, active creator, and he is always in the state of creating another to another thing, creating one to another. Yeah, he never stop create. Yeah, he never stop creates. Yeah, Tuhan tidak pernah berhenti mencipta. Dulu, kini dan selamanya, karena dia adalah Al-Khaliq dan sifatnya adalah yakhluq, mencipta. Dan sifatnya seperti zatnya awalun bila mata, tidak ada permulaan. Awal tanpa ada soalan bila mula start, tak ada. Kita tak boleh tanya Tuhan bila Tuhan start mendengar, bila Tuhan start melihat, bila Tuhan start mencipta. Tidak. Dari sudut jenis. Ya. Jadi Tuhan sejak azalinya dia boleh melihat, dia boleh mendengar, dia boleh berkata-kata, dia boleh mencipta. Ya. Dia mengetahui. Ya. Dia tidak ada fasa, dia tidak ada benda tersebut. Macam ahli kalam kata Tuhan ada satu tempoh sebelum dia mula cipta alam, dia tidak ada sifat mencipta. Na'udzubillah min dzalik. Kita kata Tuhan sejak azali, sejak dia ada, dia adalah Al-Khaliq wa huwa yakhluq, dan dia tak pernah berhenti mencipta. Tetapi setiap individu ciptaannya, makhluknya adalah baharu. Wujudnya kemudian daripada zat Tuhan. Kerana Tuhan wujudnya mendahului setiap makhluknya. Jadi itu makna Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan engkaulah yang akhir, kata Nabi. Tiada sesuatu pun yang selepasmu. Dan kata musannif di sini, wa akhirun bila muntaha. Dan dialah yang akhir tanpa ada pengakhiran. Setiap makhluk pada zatnya, pada dirinya sendiri, dia mustah. Dia tidak boleh kekal. Termasuk nikmat-nikmat syurga. Ya. Syurga kekal secara keseluruhannya kerana dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi nikmat syurga itu sendirinya, pada dirinya sendiri, dia adalah musnah. Jadi bila kita makan buah dalam syurga, kita makan durian dalam syurga, ya, durian yang kita makan, ya, habis. Masuk dalam perut kita, hilang. Kita makan daging burung dalam syurga. Daging burung yang kita makan, habis. Tak ada, hilang.
Kita makan anggur, makan apple, makan apa makanan, apa minuman yang kita minum susu, kita minum madu, kita minum air, kita minum arak dalam syurga, arak yang tidak mabukkan. Ya. Yang kita minum itu, yang dalam gelas kita itu, dia musnah. Kita istihlak, kita guna masuk dalam badan kita. Ya. Tetapi Tuhan akan cipta lagi pula. Dan terus mencipta, dan terus mencipta. Keindahan dan kecantikan ahli syurga. Setiap hari Jumaat, ahli syurga yang lelaki akan pergi ke pasar syurga. Jadi di sana, bila dia balik rumah, bini dia pun kata, kamu makin bertambah cantik. Yang lelaki dia pun kata, engkau pun sama di rumah ni. Duduk di rumah tapi dah makin bertambah cantik. Setiap hari Jumaat, Tuhan tambah kecantikan ahli syurga. Ya. Allah kata berkenaan dengan neraka. Kullama nadrijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit mereka musnah terbakar, kami ganti kulit yang baru. Kerana kulit pada zatnya dia sendiri tak boleh kekal. Dia akan musnah. Tapi Tuhan yang akan cipta dan terus mencipta dan terus mencipta. Dia tidak ada mana-mana makhluk yang kewujudannya boleh lepas kewujudan Tuhan. Tidak. Kok mana pun wujud Tuhan akan lebih kemudian daripada dia akan berterusan kemudian dari segi hujung. Maksudnya tidak ada orang yang boleh mula sebelum Tuhan dan tak ada siapa yang boleh berhenti selepas daripada Tuhan. Dari sudut masa. Tak ada benda yang boleh wujud sebelum Tuhan kemudian dia terus wujud sehingga melepasi kewujudan Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan musnah, dia tidak akan mati. So timeline kehidupan Tuhan tidak akan ada henti sampai bila-bila. Ya. Sedangkan makhluk timeline hidup dia sentiasa akan ada perhentian. Akan ada berhenti. Tetapi dia akan disambung oleh Tuhan bila Tuhan mencipta dan mencipta dan mencipta. Wa akhirun bila muntaha. Itu makna wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Dan ada dua lagi sifat ihatah yang tidak disebut oleh musannif, kita panggil ihatah makaniyah yang datang dalam hadis. Wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai'. Dan engkaulah yang paling atas, yang tiada lebih atas daripada engkau sesuatu. Kata At-Tahawi wa huwa fawqa al-'arsy wa huwa fawqa kulli syai'in. Dan dia di atas segala sesuatu. Muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu. Allah Ta'ala itu meliputi, mengelilingi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu. Jadi di sini ada juga satu sifat lagi, sifat ihatah makaniyah. Tuhan itu dia meliputi dari sudut tempat bahawa dia yang paling atas dan dialah yang paling mengelilingi, meliputi dari segala benda. Wa antal batin, dan engkau lah yang batin, falaysa dunaka syai'. Tiada sesuatu pun yang boleh terlepas daripada kamu ya Allah. Macam kita dah sebut, alam ini seluruh 7 petala langit, 7 petala bumi dalam lingkungan kursi. Dan kursi dibanding dengan arash hanyalah seperti tempat letak kaki. Kalau kita tengok singgah sana agung tu, di bawah kursi takhta dia ada tempat letak kaki, pelapik kaki dia. So nak banding saiz kursi dengan saiz arash, dibuat perbandingan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibn Abbas ataupun hadis mauquf dari Ibn Abbas, dibuat perbandingan al-kursi mawdi'ul qadamain. Kursi ni besar saiz dia dibandingkan dengan arash ialah seperti tempat letak dua kaki. Ya, tempat letak dua kaki, tempat kaki resting foot, tempat resting foot tu. Foot rest tu. Dekat foot rest itu tempat kita letak kaki. Kemudian arash tu besar dia macam kursi yang kita duduk. Besar dia, saiz. Dan alam seluruhnya, 7 petala langit, 7 petala bumi, segala isi cakrawala, galaksi-galaksi, semuanya tidak lepas daripada kursi.
Yang kursi tadi perbandingannya sebesar tempat footrest. Subhanallah. Dan Tuhan lebih besar daripada arash. Tuhan lebih besar daripada arash. Subhanallah. Kan? Jadi bayangkan, macam mana kita nak terlepas daripada Tuhan. Ibnu Abbas kata perbandingan di antara 7 petala langit, 7 petala bumi dalam tapak tangan Ar-Rahman seperti biji sawi dalam tapak tangan seseorang kamu. Mas samawatu sab' wal arduna sab' fi kafir Rahman illa ka khardalatin fi kafi ahadikum. Kalau kita ambil benda yang kecil, yang halus, kita genggam. Bayangkan, benda kecil ini dikelilingi oleh kita. Kita di atasnya, kita di kirinya, di kanannya. Dia dilingkungi oleh kita. Ya? Dan kita mengeliputinya. Allah Ta'ala, langit, bumi, cakrawala, planet-planet, bintang-bintang, galaksi-galaksi semua ni, semuanya universe yang kita nampak, yang kita tak nampak, hanyalah sebesar biji sawi tadi dibanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak ada satu pun yang boleh terlepas, ya, daripada Allah Ta'ala. Dari segi ruang, dari segi tempat, tidak ada satu pun yang boleh melepasi. Tak ada. Kalau kita kata boleh, dah ada orang dia guna roket yang hebat, kapal terbang yang hebat, dia nak terbang, nak lepas keluar daripada Tuhan, tak mungkin. Tuhan kata nak keluar daripada alam ni pun tak lepas. Ha? Nak terbang keluar daripada alam ni pun tak lepas. Kan? Tengok hari ni orang hantar roket apa semua. Matahari pun tak sampai, tuan-tuan. Boleh pergi sampai tang bulan. Boleh lah pergi sampai tang planet Mars. Ya? Dekat tu lah. Kan? Nak lepas di hujung sempadan langit dunia pun tak lepas. Tak mungkin. Kan? Tak cukup masa hidup kita untuk pergi sampai ke sana. Ya? Macam mana mungkin kalau kita kata di sana ada orang kono-kono dia Superman. Jadi dia nak terbang keluar daripada Tuhan. Dia nak keluar, nak pergi jauh daripada Tuhan. Tak mungkin boleh. Takkan lepasnya. Ha? Nak naik atas daripada Tuhan. Dia terbang nak pergi naik atas daripada Tuhan. Tak mungkin. Takkan lepas. Tak ada siapa boleh naik atas daripada ke atas Tuhan. Dan tak ada siapa kalau dia turun ke bawah, dia takkan lari, takkan lepas daripada Tuhan juga. Jadi itu makna anta zahiru falaysa fawqaka syai'. Kalau ada orang nak terbang ke atas, dia kata aku nak terbang sampai aku lepas daripada Tuhan. Aku nak duduk di atas dia. Kita kata terus duduk berangan. Takkan mungkin kau boleh pergi. Ada orang lain kata aku nak turun ke bawah sampai aku lepas daripada Tuhan. Aku nak duduk bawah daripada Tuhan. Pun tak lepas. Takkan lepas punya. Takkan lepas. Ha? Satu dalam hadis Sunan Tirmizi, Nabi kata, kalau seseorang kamu menjulurkan talinya ke bawah bumi, lahabata ala Allah. Tali itu akan jatuh kena Allah Ta'ala juga. Takkan lepas Tuhan. Engkau tak boleh julur tali ke bawah alam. Ha? Katalah kau nak hulur tali panjang sampai lepas ke bawah bumi, keluar daripada bumi ni lepas sampai ke bawah. Satu orang naik kat space station, dia nak hulur tali panjang. Dia kata aku nak letak hulur tali ni sampai lepas ke bawah bumi, ke bawah planet bumi ni. Sampai ke bawah, aku nak tengok apa di bawah. Kita kata sorry, kau takkan lepas alam tu pun. Jangan perasan kau nak lepas tali tu sampai ke keluar Tuhan, tak mungkin. Keluar alam pun tak lepas. Jadi tak ada makhluk yang boleh keluar daripada alam. Ke atas maupun ke bawah. Ya, kita ni makhluk, kita duduk dalam alam. Kita adalah sebahagian daripada alam. Dan lepas daripada alam ialah Tuhan.
Tak ada siapa, tak ada satu makhluk yang boleh lepas hati ke Tuhan. Tak ada. Tak ada mungkin. Tuhan laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Tak ada satu pun yang serupa dengan Tuhan. Kita nak bayang, tak boleh bayang. Tak ada benda tu macam ni dalam alam. Tak ada. Tersadut terbayang. Tak ada benda yang macam itu dalam alam. Subhanallah. Ya? Karena Tuhan tidak ada perbandingan, tidak ada misal, tidak ada perumpamaan. Ya? Nak bagi tahu kata Tuhan Azza wa Jalla, dari segi masa, ihatah zamaniyah, dia muhit. Dia meliputi. Tak ada siapa yang boleh wujud sebelum Tuhan dan dia wujud selepas Tuhan. Tak mungkin. Kerana Tuhan tidak akan musnah. Tuhan tidak akan mati. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak mengantuk. Jadi dia tak mungkin kewujudan dia kemudiannya melepasi kewujudan Tuhan. Dari sudut tempat, atas dan bawah. Ya. Tak ada siapa akan boleh naik ke atas sampai dia duduk di atas daripada Tuhan. Dan tak ada siapa yang boleh turun ke bawah sampai dia turun di bawah daripada Tuhan. Dia dapat lepaskan diri daripada genggak cengkaman Tuhan. Tak mungkin. Tak mungkin. Mustahil. Mustahil. Mumtani'. Aqlan wa hissan wa syar'an. Dari segi akal, panca indera, syara'. Semua. Impossible. Dari segi realiti pun tak boleh berlaku. Itu hebatnya Tuhan, agungnya Tuhan Azza wa Jalla. Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha, wa huwa al-zahiru falaysa fawqahu syai' wa huwa al-batinu falaysa dunahu syai'. Dialah yang paling atas, tak ada lagi benda lebih atas daripada dia. Dialah yang paling meliputi, tak ada satu pun yang boleh terlepas daripada dia. Oleh sebab itu, Tuhan itu ya'lamu sirra wa akhfa. Dia mengetahui segala yang tersembunyi. Suara yang pelan, suara yang... Dia Tuhan tahu semua benar. Kata Imam Ahmad bagi perumpamaan gelas. Dia kata kalau kita ada gelas yang jernih, air dalam itu, kita dan gelas itu, kita meliputi gelas. Maka apa yang ada dalam ayat itu, walaupun kita tak duduk di dalamnya, kita boleh tahu apa ada. Walillahil mathalul a'la. Tuhan, walaupun Tuhan bukan dalam alam, tetapi Tuhan meliputi alam. Dan alam dalam genggaman dia. Tidak lepas daripada dia. Dia nampak semua kejadian yang ada dalam alam ini. Subhanallah. Dan dia tahu apa sahaja. Dan disebabkan dia wujudnya mendahului segala kewujudan dan melepasi segala kewujudan, dia juga tahu apa yang belum jadi. Dan apa yang tidak jadi kalau berlaku, bagaimana ia berlaku, kerana dia yang mencipta segala kejadian yang jadi dalam alam ni. Kan? Tuhan yang cipta segala kejadian jadi alam ni. Tak ada pokok yang bergoyang, tak ada angin yang bertiup, tak ada jari yang bergerak. Melainkan semuanya adalah ciptaan Tuhan Azza wa Jalla. Ini kita akan sambung perbincangan nanti berkenaan dengan sifat ilmu bagi Allah Ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.